So hari ni kita akan bentangkan tajuk zina, qazaf dan la'an. So sebelum tu kita dengar dulu bacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nur ayat 1 hingga 10. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul Azim. So kita pergi pada intisari ayat. So yang pertama intisari ayat surah An-Nur ayat 1 hingga 10 ni dia nak cerita dekat kita tentang pengharaman zina dan qazaf dan cara untuk melakukan hukuman la'an. So yang kedua intisari ayat yang kedua, Allah merintahkan agar hukuman jatuh sebatan, hukuman kepada orang berzina dan 80 kali sebatan kepada orang yang melakukan kesalahan qazaf ni. Dan Allah juga tunjukkan dalam surah An-Nur ayat 1 hingga 10 ni bagaimana untuk melaksanakan sumpah la'an. So dalam surah An-Nur ni, surah An-Nur ayat 3, firman Allah tu sebenarnya surah An-Nur ayat 3 ni ialah Allah jawab kepada permintaan Marsad bin Abi Marsad. Sebab sebab bernuzul ni macam gini. Daripada At-Tirmizi. So dia kata pada zaman Rasulullah ada seorang Muslim ni nama dia Marsad bin Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad ni kerja dia ialah membawa tawanan perang ke Mekah tau. Pada suatu hari bila dia berjumpa dengan anak ni seorang wanita pelacur yang merupakan sahabat kepada Marsad bin Abi Marsad ni. So pada suatu hari Marsad bin Abi Marsad ni dia tersempat dengan anak ni. Dan kemudian anak ni, perempuan pelacur ni, dia ajak Marsad untuk berzina. Dan Marsad nolak dan dia kata Allah haramkan zina kepada orang Islam. So lepas tu anak ni dia tak puas hati dengan Marsad ni. Lepas dia tak puas hati tu, dia bagi tahu dekat dan dia semua bahawa yang Marsad bin Marsad ni dia bawa lari tawanan perang. Maksudnya Marsad ni tak amanah.
lepas orang kampung situ dengar, orang jiran dia dengar, Mazhab Bin Mazhab ni dikejar oleh 80 orang lelaki tau, untuk tangkap dia lah. Tapi Mazhab Bin Mazhab ni berjaya lari dan dia pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah tu, dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. So bila dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia bagi tahu kat Nabi Muhammad bahawa dia nak kahwin dengan anak perempuan pelacur ni. Kemudian Allah beri jawapan kepada permintaan Mazhab Bin Mazhab ni. So apa firman Allah? الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. So mafhumnya lah, apa permintaan mazhab tu tak boleh. Maksudnya dia nak kahwin, dia seorang lelaki Muslim yang baik yang tidak berzina, dan dia minta Rasulullah dia nak kahwin dengan perempuan berzina, perempuan pelacur. So itu dalam Islam diharamkan. Dan dalam Islam sebenarnya ada lagi 9 lagi perkahwinan yang diharamkan. Salah satunya perkahwinan yang maksudnya seorang lelaki Muslim yang tidak berzina dengan seorang perempuan, dia nak berkahwin dengan seorang perempuan pelacur. Okay, so next kita pergi pada pengertian dengan dalil perharaman zina, qazaf dan la'an. So pertama sekali zina. So zina ni pengertian dia ialah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. So dalil perharaman dia daripada surah Al-Isra ayat 32. Seterusnya apa pengertian qazaf. Qazaf ni ialah melemparkan tuduhan zina kepada wanita yang baik dan memelihara kehormatan dirinya. Qazaf ni juga bermaksud menuduh seseorang melakukan zina, liwat atau menafikan keturunannya dengan tujuan mencaci dan memalukan. Ringkasannya, qazaf ni ialah bila kita contohnya kita tuduh seorang wanita tu, kita dah tahu maksudnya wanita tu dia seorang yang baik, dia jaga solat, dia jaga aurat, dia jaga maruah, dia jaga kemaslahatan diri dia. Tapi kita tuduh dia berzina, kita tuduh dia buat benda tak baik, lepas tu kita tuduh dia kita menafikan keluarga dia, maksudnya dia bukan dia ni anak haram, anak luar nikah, dengan tujuan untuk memalukan dia. Dan kalau maksudnya dan kita tak bawa saksi pun, 4 orang saksi untuk jadi saksi pada tuduhan kita yang dia berzina. So benda tu diharamkan dalam Islam. Tu dalil perharaman bagi qazaf ni lah surah An-Nur ayat 4. Terusnya kita pergi pada pengertian la'an. La'an ni maksudnya sumpah seorang suami dengan menuduh isterinya yang berzina tanpa membawa 4 orang saksi kecuali dirinya sahaja. Maksudnya la'an ni ialah sumpah bila seorang suami tu dia nak tuduh isteri dia berzina, tapi dia tak ada saksi. Maksudnya contohlah dia balik-balik rumah nampak isteri dia berzina dengan lelaki lain, tapi tak ada orang lain nampak kecuali diri dia sendiri. So sumpah la'an ni ialah macam mana sumpah la'an ni Allah ada ajar dalam surah An-Nur ayat 1 hingga 10. Allah ada bagi tahu macam mana. So sumpah la'an ni ada 5 kali sumpah. So first sumpah pertama, kedua, ketiga, keempat sumpah yang cakap dia ni benar. So sumpah yang kelima dia kena bagi tahu, maksudnya dia kena bersumpah jika dia berdusta Allah akan laknat dia. So dalil pengharaman la'an ni ada dalam surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Terusnya kita pergi pada bahagian hukuman terhadap pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan zina, qazaf dengan la'an ni. So first kali kita pergi kat zina. Zina dia ada dua jenis hukuman tau. Maksudnya dua jenis kategori. First orang yang dah kahwin, second dengan orang yang belum kahwin. Okay, so first orang yang dah kahwin. Orang yang dah kahwin kalau dia berzina, hukumannya lah rejam tau. Rejam tu macam mana? Rejam tu kalau ikut cara Islam, kita kena gali, maksudnya tanah, kita kena gali lubang macam dalam sikit dan kita masukkan orang dalam tu dan kita timbus orang, maksudnya kita lah timbus tu dia agak-agak panas atas perut ni je, tapi tangan dia kat dalam. So nak laksanakan hukuman tu, masyarakat Muslim, orang Islam akan diikat seniling tu dan dia akan baling dengan batu. Rejam ni sebenarnya tujuan dia bukanlah untuk menyeksa, tapi sebenarnya untuk hukuman untuk ajar penzina ni, dan juga untuk menyedarkan
orang muslim yang lain supaya jangan melakukan zina ni lah. Kalau tak, kau akan kena hukuman macam gini lah. So yang kedua, apa kategori yang kedua, orang yang belum kahwin. Orang yang belum kahwin, orang yang berzina tapi dia belum kahwin, hukumannya ialah sebatan sebanyak 100 kali. Kenapa sebatannya 100 kali? So ada banyak sebab. Salah satu sebabnya ialah Allah dah perintahkan lah untuk mestinya sebatan 1 kali. Dan yang kedua, kalau dari segi saintifik ni pula, ada seorang saintis ni dia kaji kenapa kalau orang muslim dia zina dia kena sebat 100 kali. So antara benda yang dia telah dirungkai ialah dia kata bila kita berzina, potensi untuk dapat HIV, untuk dapat AIDS ni sangat tinggi. Bagi hukuman sebatan tu, maksudnya bila disebat 100 kali tu, virus HIV dan AIDS ni akan mati. Itu antara hikmah-hikmah yang besar jugalah dan kebaikan untuk orang Islam. So yang kedua ialah hukuman untuk orang yang melakukan kesalahan qazaf ni. So qazaf ni kita kena faham betul-betul lah. Qazaf ni ialah kau menuduh, tak kira kau lelaki atau perempuan, tapi kau menuduh seorang perempuan muslim tu, dia berzina dengan tujuan untuk memalukan. Dan maksudnya dia tak buat pun tu, kau tuduh dia, kau tak tuduh dia, tak bawa empat orang saksi, maksudnya saja nak kenakan, saya nak malukan dia lah. So hukuman untuk orang yang melakukan kesalahan qazaf ni ada dua. Pertama, sebatan 80 kali. Dua, saksian, maksudnya dia nak jadi saksi untuk dia lihat orang lain berzina ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab orang yang melakukan kesalahan qazaf ni dia dah jatuh fasik. Tahu orang fasik kan? So orang fasik ni banyak dia punya kekurangan dia, banyak dia punya, maksudnya dia punya kekurangan dia dalam Islam ni. Okay. So antara salah satunya berita yang diterima, berita yang orang bagi tahu dia pun orang kena sidik sebab orang tak percaya dia ni orang tak boleh percaya. So seterusnya ialah hukuman untuk orang yang melakukan kesalahan la'an. So la'an ni sebenarnya bukan kesalahan tau. La'an ni sebenarnya sumpah. Cuma hukuman untuk la'an ni maksudnya hukuman orang yang tak bersumpah. Sebab la'an ni kan kena bersumpah kan. Bila kita menuduh orang, seorang suami menuduh isteri dia kena sumpah. Dan seorang isteri nak pertahankan diri dia daripada tuduhan tu, dia kena sumpah. So hukumannya untuk hukuman orang yang tak berani sumpah dan orang yang bersalah. So first, untuk bagi suami. So katakanlah suami tu dia tuduh isteri dia berzina. Dia orang sama-sama pergi mahkamah. Bila dah pergi mahkamah, suami dia tu kena sumpah yang isteri dia ni berzina dengan lelaki lain. Tapi apabila suami dia ni tak berani nak bersumpah dan tak nak bersumpah, so hukuman untuk suami dia ni ialah hukuman qazaf. So sebab kenapa hukuman dia hukuman qazaf? Sebab qazaf ni ialah kita menuduh seorang wanita muslim berzina tanpa 4 orang saksi dan untuk memalukan dia. So maksudnya suami tadi menuduh isteri dia dah tak bawa 4 saksi dan kalau dia benar, dia mesti berani untuk sumpah, tapi ni dia tak nak sumpah. So orang akan anggap dia menipu lah. Maksudnya dia saja nak kena malukan isteri dia. So dia kena hukuman qazaf. Dia kena sebatan 80 kali. Dia jadi orang fasik. Dan dia jadi orang fasik. Macam mana dia tak nak hilangkan gelaran fasik semua kat diri dia. Dia kena bertaubat lah. So baru diampunkan dosa dia. So yang kedua, bahagian untuk isteri pula. Maksudnya hukuman untuk isteri pula. So apabila contohlah tadi suami dia nampak dan dia pergi mahkamah. So katakan isteri dia pula giliran isteri dia pula untuk bersumpah. Tapi isteri dia tak nak bersumpah. Sebabnya isteri dia ni kena bersumpah untuk pertahankan diri yang dia tak berzina tau. Maksudnya dia kena 4 kali sumpah, 5 kali sumpah kan. Cakap aku tak zina. Kalau aku zina, Allah akan laknat aku. Dia kena 5 kali sumpah kan. Okay. So katakanlah dalam situasi ni isteri dia tak bersumpah, dia tak berani nak bersumpah, tapi suami dia dah bersumpah. So isteri dia ni akan dijatuhkan hukuman zina. Maksudnya hukuman zina bagi orang yang dah kahwin. Kenapa hukuman zina? Ialah sebab dia dah kahwin, dia isteri orang, tapi dia berzina dengan lelaki lain. So hukuman dia zina, dia kena rejam lah. Dia kena rejam dengan batu. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk kat korang contoh-contoh hukuman yang ada kat Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Okay, jom tengok. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah.
Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum semua, Anak Faris. Dan hari ini akan bagi tahu tentang kepentingan menjauhi jenayah zina, qazaf, tinggalan. Yang pertama, kita dapat menjaga maruah diri kita dengan keluarga kita. Seperti mana kita tahu, jenayah ini memang orang pandai hina sangat pada orang yang, pada pelaku. Yang kedua, menjauhi diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Kerana apa? Amal makruf nahi mungkar. Melakukan kebaikan dan meninggalkan larangannya. Lepas tu yang ketiga, menghindari daripada berlakunya kecelaruan nisab, iaitu kecelaruan keturunan. Yang keempat, mengelakkan diri daripada terkena banyak penyakit, contohnya macam HIV, AIDS, sifilis. Yang kelima, mengelakkan masyarakat mudah membuat tuduhan, iaitu tuduhan palsu dekat ke atas seseorang tu, walaupun dia buat atau tidak, itu pelbagai. Tapi bila berlakunya tuduhan, bila kita dapat ni macam sesuatu khabar, maka berlakunya satu tuduhan. So tuduhan tu yang kita boleh elakkan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Bila kita dah bersih daripada apa-apa jenayah ni, so maksudnya kita okey lah, kita okey dengan semua masyarakat, kita okey. Yang terakhir, mengelakkan keharmonian, mengekalkan keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga. So maksud kat sini, bila kita tak buatlah benda ni, so orang pun senang dengan kita punya rumah tangga akan hidup aman. Okay. Bila ada ni kepentingan, mesti ada ni usaha. Jadi usaha dan tindakan untuk kita mengelakkan jenayah ni ada tiga jenis, iaitu individu, masyarakat dengan negara. Okey, pada individu, sebagai individu Muslim, kita kena mengelakkan daripada kita terdorong ke dalam zina. Iaitu kadang-kadang kita pergi wine, kita jalan-jalan, kita tak tahu aurat, orang tengok je kita, bayar benda tu. Lepas tu bila kat rumah pula menonton video-video lucah, pornografi, baik elakkan lah. Okay, yang kedua, mengelakkan diri daripada bergaulan bebas. Mesti ada batasan bila nak bergaul antara lain jantina, melainkan adik-beradik ataupun ibu bapa lah, suami bapa. Yang ketiga, mestilah mendalami ilmu agama, ataupun nak senang, kita mestilah mendekati dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Kerana apa? Bila kita mendekati dengan orang berilmu atau orang yang alim, kita berasa malu untuk melakukan maksiat. Okey. Jenis yang kedua, iaitu masyarakat. Yang first sekali, ibu bapa. Ibu bapa ni, dia mesti peka tengok anak-anak dia buat apa. Kalau boleh, anak-anak bila je buka telefon je ataupun segala jenis gadget, pastikan dia tidak membuat satu perkara yang salah. Contohnya, macam tadi lah,
membuka pornografi. Sebab apa? Sekarang memang senang je kita nak akses benda tu. Tapi kepada iman kita je, nak buka ataupun tak nak. Okey, yang kedua, masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa, iaitu bertindak membuat laporan. Ini bila orang dah buat. Bila orang buat tu, kita terus buat laporan. Maksudnya kita report pada polis ataupun pihak berkuasa, supaya kita walaupun kita tak dapat nak menghalang, tapi kita dapat mencegah benda tu. Yang ketiga, iaitu negara. Yang pertama, negara perlu mengetatkan undang-undang. Contohnya, kalau berlakunya zina ni, misalnya berlakunya orang bayi. Kalau kita perasan, banyak lah cara diorang buang bayi. Daripada setor sampah, daripada membuang daripada apa ni, daripada kondo, bertingkat lagi dia buang bayi tu. Sedangkan bayi tu pun tidak berdaya buat apa-apa. So kalau boleh, orang tersebut patutlah dipenjarakan ataupun dihukum dengan setimpal ataupun bagai cara lah kita boleh buat apa ni, dia orang boleh buat untuk bersalah. Yang kedua, menyekat laman web. Menyekat laman web ni sebab keadaan kita sekarang kan, iaitu PKP, duduk rumah je, mesti bosan. So akan ada individu yang macam nak try, ada yang nak try, ada yang ketagih. So kalau kita elakkan lah, mana yang ketagih tu try minimumkan dulu. Kalau boleh terus jangan buka. Yang mana yang nak try tu better jangan lah. Memang bahaya lah, memang ketagih habis lah. Yang ketiga, membuat kempen. Buat kempen ni kita boleh bagi tahu keburukan tengok pornografi. Lepas tu kita takutkan diorang dengan bila kita berzina dapat penyakit apa? Dapat AIDS, HIV, banyak lagi penyakit. So dengan sebab jangan takut dengan penyakit tu kan, insyaAllah jangan takkan buat benda tu lagi. Okey, pengajaran yang kita dapat daripada apa yang kita dengar tadi ialah, yang pertama, lelaki, perempuan mesti jaga perbatasan pergaulan diorang. Kalau tak jaga, memang confirm akan boleh menurut pada zina. Yang kedua, as a Muslim, jangan tuduh orang tanpa diperiksa maklumatnya. Kalau kita nak negara yang harmoni, masyarakat sejahtera, tanpa pembalahan kan, kalau boleh janganlah tuduh orang. Dan lagi dekat laman sosial, memang senang sangat untuk kita menuduh ataupun kita dituduh. Okay, yang ketiga, kita mestilah elak. Kita kalau dapat menghindari pada perbuatan ni kan, kita tak kata kena kesan buruk dia. Apa kesan buruk dia kan? Macam HIV, AIDS, sifilis, benda tu lah, banyak lagi penyakit lain. Sebab apa kan, bila kita buat benda ni, akan berlakunya banyak kesan buruk. Macam pembuangan bayi lagi, banyak lagi lah, bukan setakat penyakit je. Okey, yang terakhir, kalau kita perasan kan, kalau orang yang berzina and then tertangkap, apa yang dia kena hukuman dia adalah 100 kali sebatan. Tengoklah sebatan dia, memang sangat merana. So kalau kita perasan benda tu sebenarnya dibuat untuk orang takut lah untuk buat benda tu. Sebab memang sebatan dia dengan rotan yang tebal, and memang libasan sangat sakit. So kalau boleh kalau boleh beringatlah pada diri kita supaya tak nak buat benda ni. Pasang niat and pasang azam. Kalau boleh sampai mati aku takkan terjebak dalam jenayah zina ini. Okey, itu sahaja daripada Ana. Sekian, terima kasih. Okey, so tu je untuk video kali ni. So bagi yang tak faham, ada soalan, kalau yang tengok video ni boleh komen kat bawah. Tapi kalau yang dengar presentation dalam kelas, dalam Google Classroom, nanti korang boleh tanya dan ada kumpulan aku yang akan jawab untuk korang. So yang belum subscribe dulu channel aku ni. So terima kasih dan Assalamualaikum.